bagi calon-calon tingkatan 4. Khususnya SPM 2021. 2021 ni ada dua. SPM yang sekarang, KBSM, dan SPM KSSM. Okey. Kita akan sambung topik yang telah kita bincang pada minggu lepas. Dan hari ini kita nak selesai dan habiskan bab 1. Jadi saya harap pelajar boleh bersama dengan saya lah untuk kita berkongsi hari ini. Kita masih menunggu kehadiran rakan-rakan kita untuk sama-sama kita berkongsi. Dekat dengan chat ada link nota, link latihan kita, pelajar boleh dapatkan di situ. Ada juga link kehadiran yang pelajar perlu isi bila habis program kita nanti. Baik, kita tak nak mendengarkan masa, sebab tingkatan 4 ni pada saya adalah paling rencam lah, sebab kita subjek baru, bab baru, dan perlu banyak kita kena kuasai. Jadi saya harap di situ kita dapat faham lah. Dan terima kasih kepada ASTP, Jabatan Pendidikan Negeri Perak, yang sanggup berkongsi ruang untuk kita mencurah ilmu. Jadi pelajar boleh, sementara tunggu dia masuk, saya akan mula kelas kita hari ini. Pelajar boleh lihat, tajuk kita ialah 1.3 Sistem Pentadbiran Undang-Undang. Seperti yang cikgu bagi tahu sebelum ini, bab 1 ini antara bab yang pelajar perlu kuasai. Kenapa kena kuasai? 2 soalan objektif mesti daripada bab ini. Bermaksud tingkatan 4 ni ada 20 soalan objektif. Jadi kita tengok, kita akan belajar dulu baru kita cuba jawab latihan. Sebab kelas kita ni kita ulang kaji. Okey, cuba tengok pada share screen saya. Kalau pelajar ada buku teks lagi baik. Kalau tak ada, boleh dapat dalam mana-mana channel lah. Kita ada buku teks secara online. Okey, kalau kita tengok tajuk kita ni, Sistem Pentadbiran dan Undang-Undang. Okey, apa yang ditanya awal? Ada 2 yang pelajar perlu tahu. 1 pentadbiran, 1 undang-undang. 1.3 ni antara subtopik yang paling rencam. Okey, kenapa saya kata itu? Okey, dalam sistem pentadbiran, saya minta anak-anak tolong faham tentang Kesultanan Melayu Melaka ni. Sebab dia ada sistem pembesar 4 lipatan. Yang kita dah belajar minggu lepas kan. Dia macam bentuk segitiga. Sultan, Bendahara, Temenggung, Laksmana. Dan di sini kita nampak dia ada huraian dia, pelajar kena faham. Setiap pembesar ini dia ada kuasa memerintah dan mentadbir wilayah. Jadi kalau soalan tanya, siapa mereka? Tengok nanti kita tengok. Ini adalah pembesar berempat. Yang mentadbir ini kita panggil sebagai kawasan pegangan. Baik. Bermaksud, katakan soalan ditanya. Dia tanya simple saja. Apa yang anda faham tentang kawasan pegangan? Dia bagi sini 2 markah saja. Baik, calon
Kita nak jawab ini, kita kena tengok. Bila sebut anda, kita tukarlah kepada saya. Nampak kawasan pegangan ialah kita mula di situ. Kawasan yang ditadbir oleh pembesar berempat. Iaitu sambung siapa pembesar berempat ni? Inilah kita panggil pembesar berempat. Yang ada nama Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung, Laksmana. Dan kalau kita nak bagi contoh, bendahara yang paling popular, kita tak dapat larilah daripada Tun Perak. Kalau kita nak bagi nama Laksmana yang paling popular, Laksmana apa? Cuba boleh tulis dekat chat. Laksmana apa pelajar? Yang pelajar tahu. Yang paling pelajar tahu dalam tajuk kita ini. Jadi pelajar boleh tulis jawapan di chat sambil-sambil saya bertanya. Pelajar boleh bagi respon di chat. Okey. Saya masih tengok ada tak respon di sini. Okey. Tak ada lagi respon. Siapa saya kata tadi? Laksmana yang paling pelajar tahu dalam sistem kita. Takkan tak tahu malulah. Laksmana yang paling popular, Nabiha kata Laksmana Hang Tua. Betul lah. Ini antara laksmana yang perlu kita tahu. Sebab contoh-contoh yang kita jangan salah. Hang Tua. Baik. Simple saja. Saya dah habis satu bahagian. Nampak? Kawasan pegangan. Hari ini sikit kita belajar dah dapat. Kita sambung di bawah. Nampak di sini. Dia kata lagi huraian yang kedua. Dia kata apa? Dalam sistem pembesar berempat ni. Nampak ni. Iaitu ada 4 tadi. Saya ulang balik. Bendahara, Penghulu Bendahari sampai Laksmana ini. Pembesar lain ada juga membantu. Tak bolehlah dia orang saja. Yang membantu ini nampak di sini. Syahbandar, Bentara, Hulu Balang sampailah Penghulu. Bermaksud jawapan tadi kalau dia bagi 4 pun boleh. Ini dia bagi 2 saja. Itu sebab anda nampak di sini sambung lagi. Okey. Inilah kita nampak betapa hebatnya sistem pentadbiran Melaka. Sistem pembesar berempat dibantu oleh pentadbir lain. Jadi pelajar boleh tengok di situ. Kalau kita nampak soalan yang saya nak bagi pada pelajar, selepas ini kita tengok undang-undang. Ini. Okey. Sebelum saya pergi kepada undang-undang, saya harap pelajar jelas tentang sistem pentadbiran iaitu kawasan pegangan. Okey, pelajar masih bersama dengan saya? Boleh respon sikit kalau masih bersama dengan saya. Sebab kalau kita tengok soalan ini, dia tak banyak pun yang boleh disoal. Ini kertas 1 Okey, cuba tengok pada 1.3 awal-awal. Muka surat 12. Apa jawapan dia? Baru saja kita belajar ni. Apa yang dimaksud dengan kawasan pegangan? Pelajar bagi respon B. Yap kata B. Okey. Kita tengok ada tak jawapan lain? Saya pada jawapan Yap. Good Yap. Cepat dan pantas Yap
Kalau kita tengok ini, yang lain ini kebanyakannya tak ada kaitan. Dia ada satu jawapan yang paling tepat dan kita nampak. Ada jawapan yang lain pada ya? Aisyah pun kata B. Okey, good. Tak apa. Yang lain pun B. Okey, baik. Kawasan yang dikurniakan oleh pembesar daripada sultan. Samalah maksud dia. Okey, itu yang pertama. Okey, soalan 14. Bendahara Temenggung Laksmana Act. Ini pun boleh salah dah ni. Dia nak empat pembesar utama tadi. Yap kata penghulu bendahari. Akilah pun sama, Nabihah pun sama, Alisha pun sama. Oh, bagus. Maksudnya pelajar jelas. Okey. Ini ialah pembesar 4 lipatan. Bendahara, Temenggung, Laksmana, penghulu bendahari. 3 ini, inilah pembesar yang membantu. Okey. Kita masuk yang terakhir. Apa tugas Temenggung? Walaupun kita belum sentuh, pelajar dah tahu apa tugas Laksmana, apa tugas Temenggung. Tengok dalam sistem pembesar 4 likatan. Menjaga keselamatan Kota Melaka. Oh, ramai tulis C berikut merupakan tanggungjawab. Nampak bagus hebatlah pelajar-pelajar hari ni petang ni masih mood belajar yang tinggi. Good. Nampak pelajar. Kita baru belajar satu muka surat. Saya tak boleh nak pergi jauh. Selagi pelajar tak faham, saya tak akan gerak. Sebab saya bukan mengajar ikut syok sendiri. Okey. Kita tengok yang sini. Okay, kita pecahkan sikit. Dia ada 2 peringkat. Ini dah sudah pergi 8 markah iaitu kita ada pentadbiran pusat dan peringkat jajahan. Okey. Di sini pelajar kena faham kedua-dua ini, peranan. Dalam sistem ini kita nampak, kalau saya tengok sampai bawah, kita tengok di peringkat pusat, macam kita ni di Kuala Lumpur lah, Putrajaya. Dia ada pembesar berempat. Mereka ni rupa macam orang kanan kepada sultan. Itu sebab kita nampak dia letak apa? Permuafakatan antara sultan dengan pembesar mewujudkan proses pentadbiran yang sempurna dan dapat mengelak sebarang tindakan sewenang-wenangnya oleh pemerintah. Nampak? Sultan mendapat nasihat daripada bendahara. Laksmana jaga laut, Temenggung darat. Penghulu bendahari tugasnya jaga duit. Okey, good. Dan kita nampak di sini bendahara. Ini paling penting. Sama dengan jawatan Perdana Menteri hari ini. Apa tugas dia? Menasihati sultan. Satu. Ini yang pertama. Dan kalau sultan tak ada, dia menjadi pemangku. Maksudnya hari ini kalau Perdana Menteri kita tak ada, bendahara mungkin kita boleh katakan timbalan Perdana Menteri lah. Dia akan naik untuk mengganti sementara. Dan juga sebagai pelantik sultan. Contohnya Tun Perak. Okey. Kita tengok sambil yang lain. Ini. Seterusnya siapa ni? Kewangan. Siapa yang uruskan? Ini penghulu bendahari. Yang ini saya tak payah nak detail sangat. Penghulu bendahari tahu. Oh, duit. Bendahara penasihat. Kalau keselamatan, Temenggung dan Laksmana. Saya ulang balik. Tadi kita soal kan?
Temenggung ini menjaga keselamatan Kota Melaka. Tadi dah soal dah. Laksmana Panglima Angkatan Laut. Okey. Ini kita panggil pentadbiran pusat. Okey. Maksudnya kalau soalan tanya, pentadbiran pusat ni, pelajar jelaskan empat-empat ni. Kalau pentadbiran jajahan, bawah sekali. Cikgu letak dengan warna hijau. Okey. Jajahan, nama pun jajahan. Kita ni macam kampung lah. Siapa yang uruskan pentadbiran daerah dan kampung? Ni pembesar yang dilantik oleh Sultan. Sultan dan pembesar berempat tadi. Dia lantik lah. Dan mereka ni, dia boleh kutip cukai. Jadi kita nampak di sini ya pelajar. Kita tengok, kita baca. Dan pelajar kena baca semua pada sudut maklumat ni. Nampak ni tun perak cikgu beritahu tadi. Ini yang paling hebat. Dia berkhidmat dengan 4 sultan paling popular. Pelajar pun kena tahu sultan ni. Muzaffar Shah, Mansur Shah, Alauddin, Mahmud. Daripada gemilang sampailah kejatuhan Melaka. Nampak? Okey. Setakat ini saya harap pelajar boleh bersama dengan saya lagi lah. Kalau kita nak tengok soalan dalam modul kejora, kalau ada berkaitan dengan subtopik ini, okey, cuba kita tengok sekejap. Soalan nombor 3 dia tak ada ni. Tak ada. Okey, tak ada masuk. Yang ini tak ada. Okey. Setakat ini saya harap pelajar masih bersama dengan saya. Okey, tengok kertas 1 balik pelajar. Nombor 16. Berikut tugas pembesar peringkat jajahan. 1 cikgu dah sebut tadi. Yap, direct Yap. Tahniah Yap. Cepat, pantas, padat. Yap dikata A. Okey. Pemangku sultan automatik. Ini kita kena potong. Kalau kita dapat soalan aneka pelengkap, kita kena potong 2 jawapan. Mengawal perbandaraan. Tak boleh lah. Dia nak kawal duit. Tak boleh lah. Fatma pun betul. Good. Ramai jawab A. Maksudnya anak-anak tingkatan 4 ni terus kuasai bab ini. Good. Habis satu soalan je yang ini. 1, 2. Dia tak banyak pun kita nak lihat. Tapi pelajar kena faham. Kita dah 2 muka surat kita belajar tentang sistem pegangan dan pentadbiran. Okey. Habis belajar. Senangnya belajar dengan Cikgu Gani. 15 minit selesai. Okey. Ada pelajar nak tanya, nak bagi respon, nak bagi soalan. 1 minit tentang sistem pentadbiran. Kalau ada. Yang ini cikgu dah bagi latihan. Pelajar boleh dapatkan di chat tu ya. Kalau ada rakan kita di YouTube, boleh seorang lah. Tolong copy paste masuk di YouTube Okey. Yang ini pada cikgu ramai yang tidak kuasai. Kenapa tajuk ini tajuk undang-undang? Pelajar boleh tengok pada latihan yang cikgu dah bagi. Okey, yang ketiga ni. Ada 2. Pelajar nampak ni Yang cikgu dah bagi ni, cikgu letakkan apa yang ada dalam buku teks.
Tengok soalan, tengok jawapan. Tengok soalan, tengok buku teks. Okey. Tak apa. Okey, semua dapat dah bahan ni? Boleh bagi respon sekejap, dapat tak dicek tu? Sebab kita akan buat latihan nanti. Boleh tengok dekat chat atas. Okey, good Aisyah. Dapat. Boleh tengok di situ ya. Bila cikgu cerita, Aisyah dapat tengok lah. Yang lain pun cikgu kasi tahu. Izzah boleh tengok dekat chat di awal sekali cikgu letak. Boleh tengok di situ Okey. Kita tengok Undang-Undang Melaka. Sama juga dengan pentadbiran. Pentadbiran ada 2. Undang-undang pun dia ada 2. Okey, satu. Tengok sini 2 undang-undang yang berasaskan syariah dan hukum adat. Okey. Emmanuel boleh cek pada chat atas sekali. Dia tak hilang walaupun baru masuk. Okey. Kita tengok di sini pelajar. Dia ada hukum kanun Melaka. Okey, nanti kita detailkan ni dan Undang-Undang Laut Melaka. Emmanuel kata seorang resend balik bahan. Kalau ada anak-anak yang prihatin, boleh copy, pastekan semula soalan, letakkan di bawah. Tak apa, cikgu tolong buat sekejap Okey, kita tengok pelajar di atas kali cikgu letak tadi kan. Di sini. Ada latihan tu kan. Okey, cikgu letakkan di sini. Bila cikgu jadi presenter ni payah sikit cikgu nak copy kan. Jadi pelajar boleh ambil di situlah Okey. Nampak Okey. Dapat semua? Okey, cikgu bagi respons minit 2. Okey, good. Terima kasih Nabia. Okey. Okey, tengok hukum kanun Melaka. Di sini tolong ingat soalan yang pertama mungkin ditanya ada berapa fasal. Okey, tolong ingat sini. 44 fasal. Okey. Apakah yang ada yang diterangkan dalam hukum kanun Melaka? Okey, soalan kedua. Nampak sini ada banyak ni pelajar boleh ambil. Mungkin soalan ini dalam huruf Roman. Jenayah, bidang kuasa sultan, pembesar, keluarga dan sebagainya. Dia detailkan balik. Jadi kalau soalan kita ni pelajar, cuba tengok di sini. Soalan pertama ni. Nyatakan kesalahan jenayah. Nampak? Kita gariskan kesalahan jenayah ni yang menyebabkan rakyat dijatuhkan hukuman bunuh. 2 markah. Ingat balik 5M yang cikgu sebut minggu lepas. Siapa boleh bagi respon 5M ini? Dalam kita mendapat soalan, apa kita nak buat? M yang pertama apa? Kita perlu apa? Wani turun merangka. Dia membaca dulu Wani Membaca. Kita baca keseluruhan. Kita garis. Kita jawab. Kita merangka. Menjawab. Merangka dulu. Merangka, menjawab. Dan menyemak. Okey, kalau kita tengok sini. Kesalahan jenayah di sini kita nampak. Apa dia? Nampak sini. Kesalahan jenayah yang menyebabkan rakyat dijatuhkan hukuman bunuh. Okey, apa kita nak ambil di sini?
Antara kesalahan, nampak sini ni, yang boleh dikenakan hukuman bunuh, dia kata tak, apabila seseorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar. Maksudnya, kalau dia bunuh, raja dengan pembesar tak tahu, dia kena hukuman bunuh. Yang kedua, kalau sultan suruh kita tak nak buat, ingkar arahan. Ingkar arahan pun kena hukuman bunuh. Memalsukan titah sultan. Sultan kata lain, lain yang kita jawab. Jadi soalan, dia nak 2. Jawapan ada 3. Jadi pelajar, tulis dekat chat. Yang pertama kita nak ialah intro dan jawapan. 2 markah guna dan. Okey, cikgu nak tengok jawapan dekat chat. Chat pula. Chat. Mudah tersasar betul-betul ni. Okey, kita tengok jawapan dekat chat. Pelajar-pelajar yang hebat kita petang ni. Tengok pelajar siapa, okey. Yang menjawab dulu dia nak 2 markah saja. Bila pelajar mendengar saya cakap, mencatat, awak menjawab, insya-Allah saya yakin awak berada antara calon cemerlang. Kalau kita tengok di sini tadi, saya letak dah. Bunuh, membunuh tanpa pengetahuan raja, mengingkar arahan, memalsukan titah sultan. Kita nak ambil 2 je anak-anak. Okey, bagi respon dekat chat. Kalau dekat YouTube, bagi respon dekat YouTube. Ini pelajar mungkin lambat sikit lah Apa intro yang sesuai? Masih belum ada pelajar bagi respon jawapan. Apa kesalahan dia? Apa jawapan kita nak bagi? Kesalahan jenayah yang menyebabkan rakyat dijatuhkan hukuman bunuh dalam KKM. Apa intro kita nak ambil? Nyatakan ni berikan saja. Okey? Pelajar boleh on mic, kalau nak on mic, on, off. Boleh, tak ada masalah. Yang penting kita patuhi disiplin. Ya, saya. Start dengan kesalahan jenayah yang menyebabkan rakyat dijatuhkan hukuman bunuh dalam KKM ialah okey, ialah hukuman bunuh tanpa tanpa pengetahuan yang tidak, tanpa pengetahuan raja dan atau pembesar. Good. Baru 1 markah tu. Itu baru 1. Sebab dia ada 2 lagi bawah tu. Dan terus sambung dan jawapan paling bawah sekali. Ingkar arahan dan memasukkan titah sultan. Okey, good. Tahniah. Tutup. Okey, tutup mic itu kita bagi 3 daripada 2 jawapan yang dia nak. Kalau kita tengok ada rakan kita yang bagi respon. Akilah kata kesalahan jenayah menyebabkan rakyat dijatuhkan hukuman bunuh ialah membunuh orang tanpa pengetahuan raja dan memalsukan. Oh, good. Ada intro dan. Sebab jawapan kita 2 saja. Nabihah pun sama. Wani dia bagi membunuh raja atau pembesar 1. 2 kali dan Wani jadi kalau nak guna juga dan yang ketiga tu kita guna serta lah.
Tapi dalam sejarah kita jangan risau. Kita masih tidak menolak markah. Cuma tak bagi markah je dah. Okey, baik, good. Anak-anak hebat soalan kita yang pertama tu. Soalan yang kedua, nampak? Ini malim. Kalau dalam buku teks, ini kita panggil hukum kanun. Peranan jenayah, peranan sultan, ada terangkan pelajar kena tahu sultan ni apa peranan dia. Contohnya melantik pembesar. Satu batal. Contohnya dia bagi bendahara, temenggung. Okey, itu sultan. Dalam keluarga, tentang perkahwinan pula. Kalau nak kahwin, samalah dengan kita. Memerlukan 4 saksi. Tak ada saksi, tak boleh. Kalau tak ada, tak cukup lah. Tak cukup, tak apa. 2 orang pun dah boleh dah. Jadi, hamba abdi dan wanita tak boleh. Okey, good. Ini hukum kanun pelajar. Kalau kita nak detailkan semua, tak sempat lah. Yang kedua, ialah undang-undang laut. Maksudnya, di atas laut, di atas kapal, dia ada orang yang ada power. Okey. Dia siapa? Tengok nahkoda Melaka. Ada beberapa orang nahkoda Melaka. Okey, tolong ingat yang ini. Nanti kita tengok dalam kertas 1 ada ni. Jenal, Diri, Sahab. Ini nama orang dulu Jenal tu hari ni Zainal lah kot. Baik. Apa yang ada di sini? Dia kata berkaitan dengan apa? Peranan nahkoda, pelayaran jenayah atas kapal dan cukai. Okey, kita tengok soalan kita. Nyatakan peranan malim. Mana kita nak ambil? Cikgu minta pelajar tengok di sini. Dalam nombor 2 ni. Okey, tolong tengok sekejap. Kita nak keluarkan 2 atau 3 jawapan. Okey. Apa peranan malim? Kita nampak dalam undang-undang, peranan pegawai selain nahkoda. Nahkoda ni centang kapten lah. Adalah jurumudi, malim dan juru batu. Ini dalam QR code ada. Okey. Apa itu malim? Malim ini, dia mesti pakar dan tahu tentang keadaan ombak. 1. Bagus Aisyah kata. Dia arif dalam pelayaran. Dia mesti memahami ombak dengan arus ni sekali lah. Kedudukan bulan dan bintang. Pada waktu itu tak ada GPS tengok bulan cerah, bulan gelap. Dan dia kena pastikan bila dia belayar itu, pelayaran ini dalam keadaan selamat. Maksudnya jangan main-main. Kalau dia silap, dia boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Contohnya langgar batu. Waktu tu dia belayar ombak kuat. Semua malim bertanggungjawab. Okey, jadi kalau soalan dia tanya di sini, dia nak peranan malim. Direct sikit saja. Sama juga. Peranan seorang malim dalam sebuah pelayaran ialah KKM ni tak ambil pun tak apa. Kita buang yang ini. Kita mulakan jawapan. Peranan seorang malim dalam sebuah pelayaran ialah, okey, masih gunakan dan sebab markah kita 2. Okey, direct kena bagi respon pelajar.
Ini soalan mudah lagi. Tapi hari periksa tak terjawab koma ni. Okey. Ada tak pelajar tulis dekat chat? Okey, Aisyah kata harus arif dalam ilmu pelayaran. Baru satu Aisyah. Dia sebenarnya senang cerita je. Awak tahu ilmu pelayaran dan juga tahu tentang bulan bintang. Wani kata, dia kata arif dalam sebuah pelayaran dalam KKM ialah arif tentang pelayaran dan mengetahui keadaan ombak. Itu dah boleh bagi markah. Sebab dia dan ni. Dia dan tu dah dapat 2 markah. Dia sejarah ni bukan susah sangat sebenarnya. Yang penting kita tahu sikit teknik menjawab dan kita kena sentiasa latih menjawab. Itu kita nampak kalau pelajar nak cemerlang lah. Kalau setakat nak lulus tak ada masalah. Okey. Nampak di sini soalan dah habis, clear. Adriana kata apa? Adriana. Okey, kita tengok jawapan Adriana. Arif dalam ilmu pelayaran dan mengetahui kedudukan bulan serta bintang. Good. Nabiah pun okey. Itu kita tengok yang paling mudah. Ingat 2 poin saja. Pelayaran, bulan bintang. Ada tak soalan ini di soal dalam kertas 1 pelajar? Okey, cuba kita tengok. Soalan nombor 17. Okey, kalau boleh jangan tengok buku. Kita nak tengok sama-sama. Hukum kanun Melaka. Kalau kita tengok di sini, jenayah tadi kita dah jawab. Ekonomi, peranan sultan. Ramai cepat bagi jawapan. Amir, good. Amir Noor. Okey. Sudah tentu jawapannya keluarga. Simple kan? Itu saya kata sejarah ni bukan susah nak skor. Nak lulus senang. Nak dapat A itu payah sikit lah. Okey. Yang kedua, nahkoda. Tadi dah bagi tahu dah. Kita nak buang 2 jawapan. Ini soalan kita yang ketiga ni. Ni nampak ni. Tentangkan peranan nahkoda. Kita dah jawab dalam kertas 1. Berikut adalah peranan nahkoda dalam Undang-Undang Laut Melaka. Kita nak buang jawapan mana ni? Adriana kata D. Ada lagi jawapan lain? Kita tengok. Wani pun D. Ramai D ni Ada ke kau menjawab A? Okey, kita tengok sama-sama ni. Yang ini 1 dan A, 2 diabaikan. Okey, good. Okey. Okey, kita tengok sama-sama. Peranan nahkoda. Nampak? Raja dalam pelayaran. Ada tak jawapan tadi? Ini. 3 tu betul dah. Okey, 1 lagi. Nahkoda juga diberi keutamaan dalam berniaga 4 hari. Dia nak berniaga boleh 4 hari. Okey. Kalau dia nak singgah mana-mana boleh. Nahkoda perlu bermesyuarat dengan semua orang dalam kapal untuk mendapat persetujuan. 1 lagi jawapan kita nak ambil mana? Ini kita nak buang. Ini kita nak buang. Ini perintah. Sebab dia captain. Pirate of Caribbean. Kalau orang tak nak ikut, buang ke laut lah. Ini nampak soalan dia. Soalan kertas struktur. Dia nak 3 markah. Dekat kertas 1 pun dah ada jawapan 2 markah. Jadi cantiklah tu Itu pun dah okey. Nampak? Okey. Ada mesej pada saya ramai tak boleh masuk
Kenapa tak boleh masuk? Orang lain elok je boleh masuk. Pintu dah tutup pun Okey, nombor 19. Ini kita belum masuk. Okey, tengok pelajar pada buku teks. Okey, kita dah ada peranan nakhoda, kita dah selesai. Kita dah pergi kepada pelayaran, tutup. Okey. Kita tengok seterusnya di sini, 3 dengan 4. Cikgu ada ulangan tak di YouTube? Boleh tengok ulang di YouTube, boleh tengok ulang banyak kali Okey. Tengok dekat jenayah ini. Kalau di atas kapal. Tengok Apa yang buat jenayah? Mencuri, membunuh dan memberontak. Maka hukumnya hukuman mati. Jangan main-main. Nampak sini dalam percukaian pun sama, pelajar boleh tengok sampai habis. Habis pelajar kita 1.3. Okey. Cikgu minta pelajar bagi respon sekejap dekat kelas kita. Ada cikgu nak menjawab sedikit pertanyaan. Kawan-kawan bertanya, anak-anak tanya kenapa dia tak boleh masuk. Saya pun heran juga. Boleh masuk elok je yang lain Okey, bagi respon sikit kelas kita pada petang ini pelajar. Jelas ke? Faham ke? Okey, Kilah kata faham. Fahani pun kata okey. Kalau tak jelas, okey. Suara saya jelas yang penting suara saya tu. Okey. Good. Belum habis lagi korang? Belum. Ada lagi sikit, jangan risau. Okey. Kita nak masuk 1.4 ni. Sikit je 1.4. 1.4 ni tak banyak mana pun. Tapi boleh dijadikan soalan. Okey. Tengok pada 1.4 pelajar. Kalau kita tengok 1.4 ialah subtopik yang terakhir. Yang boleh kita nak lihat dan kita fahami. Okey. Kalau tengok dalam 1.4, dia berkaitan dengan peranan pemerintah dan rakyat. Apa tanggungjawab kita? Apa tanggungjawab pemerintah? Itu je. Dan dalam ini, pelajar cikgu minta tolong faham dengan satu konsep wa'adat. Dalam buku teks ada latihan ni. Okey. Sebab ini boleh dijadikan satu soalan. Okey. Nampak konsep ini? Pelajar boleh tengok pada soalan cikgu bawah sekali kan? Nampak ni. Apa hubung kait antara rakyat dengan pemerintah? 4 markah. Dia nak 2. Dia nak ambil jawapan sini je. Peranan rakyat kepada pemerintah. Hari periksa memang tak ingat. Hari sekarang ingatlah. Okey, kita nak ambil yang mudah-mudah je. Kalau kita tengok sini. Rakyat, kalau kita nampak golongan pemerintah. Peranan pembesar, wa'adat. Okey. Kalau kita tengok di sini, golongan pemerintah dan rakyat. Golongan pemerintah Pemerintah ni, pembesar 4 lipatan tadilah. Dan juga sultan. Kita ambil yang mudah. Sultan, dia jaga keselamatan kita. Menaung dan menjaga keselamatan dan pastikan perpaduan. Cukup belajar tentang nilai, perpaduan, kemakmuran, keselamatan dan sebagainya. Itu sultan. Kalau keamanan, laut dan darat, itu pembesar. Kalau kita nak mengadu apa-apa, pembesarlah perantara. Kita nak bayar cukai pada siapa?
pada pembesar lah. Nampak? Sistem serah dan kerah. Okey. Nampak ini wa'adat ni? Ini soalan kita. Apa peranan kita kepada pemerintah? Peranan kita kepada pemerintah, paling lekeh pelajar dapat 1 markah. Kita kena setialah kepada pemerintah. Jangan engkar arahan sultan. Katakan engkar, dapatlah tulah. Tulah tu apa? Ada tulis sini. Nampak ni? Kecelakaan yang menimpa apabila kita melanggar larangan raja. Tidak dah jadi kata. Tapi maksudnya kita akan dapat sesuatu kecelakaan. Okey. Rakyat juga menjadi tentera apabila diminta. Contoh orang nak serang kita Melaka kan banyak berperang dengan Siam kan. Pada waktu itu kita jadi tentera. Dalam majlis gotong royong, majlis umum, kita jadi pengayuh dan pendaung kapal. Dan sebagainya, pelajar. Jadi kalau soalan sini, nampak? Apakah kupon kait? 4 markah pelajar. Muka surat 13 ni. Pelajar kena ingat ke-5 ini. Yang paling mudah tentera lah. Ayat paling mudah ya. Menjadi tentera. Jangan lawan sultan. Kalau lawan sultan, dapat tulah. 3 markah. Tambah lagi terlibat dengan gotong royong. Habis. 4. Ini simple saja. Soalan kedua ni lebih besar. Dinyatakan peranan sultan pembesar. Kalau pelajar dapat soalan macam ini, 1, 2, markah 8. Pelajar kena bagi jawapan yang balance. 4, 4. Tak boleh bagi sultan 6, pembesar 2. Saya dah dapat jawab 8 jawapan cikgu. Sebenarnya boleh jawab 6. Dia mesti seimbang. Kita nampak di situ. Ini jawapan. Terus cikgu minta pelajar, kita buku teks ni, dia kena tengok daripada depan sampai belakang. Barulah kita boleh dapat kuasai topik itu. Macam ni, peranan sultan, peranan pembesar. Dia nak 4 kena ingat. Peranan pembesar, dia nak 4 markah. Mengutip hasil melalui sistem serah 1. Kerah 1. Bekal tenaga ni macam, kerah ni macam paksa lah. Kerah 1. Yang ketiga ni ada 2 markah. Ada pelajar tanya, cikgu ni macam mana cikgu? Ada 3 dot je. 3 dot 4 markah. Sini pelajar kita nampak, itu cikgu tengok dalam buku teks. Pelajar kena tengok sampai habis. Kita tengok tentang konsep wa'adat. Wa'adat ni penting. Tentang hubung kait kita dengan pemerintah. Konsep wa'adat. Mana konsep? Okey, di sini nampak. Pelajar boleh tengok di sini. Cikgu masukkan jawapan dalam grup kita. Grup Taitan 4. Jawapan-jawapan daripada buku teks. Pelajar kena simpan. Baca. Cikgu masukkan jawapan daripada QR code. Ingat, QR code boleh disoal dalam kertas 1. Sampai kena tengok macam itu pelajar. Kalau tak dapat, boleh mesej cikgu minta itu. Okey. Sebelum kita berhenti, kita tengok kertas 1. Struktur jawab, esei jawab, kertas 1 pun kita jawab. Okey. Mengukur kedalaman laut dan dianggap sebagai temenggung atas kapal. Muka surat 11. Tengok balik muka surat 11. Tanggungjawab siapa ni? Dianggap temenggung di atas kapal. Kalau kita tengok buku, tengok tak apa kita buka buku. Okey, Wani dah bagi tahu dah. Cepat betul Wani, mantap.
Okey. Juru batu ni bukan tukang ukur batu. Okey. Peranan pembesar dengan rakyat. Yang akhir yang kita belajar. Peranan pembesar dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, good. Ramai jawab C. Betul semua. Okey. Soalan aneka pelengkap, kita nak buang 2. Ini senang je ni. Kita nak buang. Mana jawapan? Sudah pening sikit cikgu. Ini ada sedikit kekeliruan. Yang cikgu buang lah. Ada satu jawapan cikgu awal-awal dah buang. Agak-agak. Okey, yang ini mana? Pelajar. Respon peranan pembesar. 2 dan 3. Okey. Ada pelajar dia anggap, ini sistem kerah. Kerah satu saja. Yang ini tak ada. Takkan dia pula bekerja pula. Ini pun tak ada. Tapi saya yakin ada pelajar jawab 1 dan 2 ni. Hati-hati. Kita nak jawab soalan ini. Okey, good. 1, 2 dan 3. Okey. Peranan sultan dan rakyat. Okey, ini di pairing question ni. Ni kena tengok juga. Dia nak dua-dua jawapan mesti betul. C. Siapa jawab C? Sultan memperkenalkan undang-undang, rakyat membina istana dan jalan. Okey, kita tengok pelajar. A ni menjaga keselamatan rakyat, mengutip hasil. Udah ada 2 jawapan. Aisyah kata D. Nampak di situ. Mentadbir kawasan pegangan ini, Aisyah. Ini peranan pembesar. Nampak? Okey, good. Ramai jawab C. Okey, tak apa. Okey, soalan kita seterusnya. Mengapa rakyat... ini senang soalan ni. Kenapa kita jangan lawan cakap raja? Ini siapa salah, memang teruk benar. Takut ditimpa tulah. Okey. Jadi pelajar, cikgu ada bagi jawapan ini. Soalan yang dalam grup kita ni, pelajar nampak soalan ini. Soalan ini pelajar boleh jawab. Boleh mesej cikgu dalam grup tingkatan 4 pun boleh. Jawab dulu. Hantar dalam grup tingkatan 4. Isikan jawapan ni. Bagi pelajar sekolah cikgu, sama juga. Inilah tugasan anda untuk hari ini. Jawab teka sila kata. Okey pelajar. Kita dah jawab kata 1. Kita dah jawab struktur. Nanti pelajar dapat soalan ini. Pelajar jawablah. Dan hantar dalam grup kita. Okey pelajar. Alhamdulillah kita dapat juga bersama berkongsi ilmu. Cikgu macam mana? Saya ada grup tingkatan 4. Pelajar boleh mesej saya untuk saya masukkan dalam grup tingkatan 4. InsyaAllah grup kita akan bersambung sampai tingkatan 5. Dulu masa sebaran di YouTube saya dah sebarkan grup tu Jiwa Tenang 35. Saya tulis balik ini saya punya username di Telegram. Pelajar mesej dan saya boleh masukkan dalam grup Telegram supaya pelajar dapat terus bersama-sama berkongsi. Kalau saya ada program bersama dengan JPN pun saya letakkan di situ. Jadi pelajar terus dapat bersama. Dan ada perkongsian-perkongsian bab lain yang saya dah masuk dalam channel saya di Santai Sejarah SPM.
Daripada bab 3 sampai bab 10. Bab 1 kita dah habis. InsyaAllah lepas ni kita akan buat bab 2. Bermaksud kita lengkap semuanya pelajar. Jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Saya doakan semua pelajar yang hadir diberikan ruang untuk berjaya, sihat, stay at home, dan terima kasih kepada HSTP, Jabatan Pendidikan Negeri Perak, kerana bersama-sama menjayakan program yang hebat ini. Okey, saya serahkan semula kepada HSTP. Jangan lupa tulis rekod kehadiran anda pada link yang dibagi. Ada link tadi, saya dah tengok. Jangan lupa awak tulis link kehadiran. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih anak-anak yang hebat. Dan kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu-minggu yang saya akan maklumkan kemudian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu, terima kasih cikgu.